Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk video kali ini kita akan membincangkan satu tajuk baru dalam bab keempat, iaitu full factorial design. Jadi sebagai pengenalan, kita lihat apa yang dikatakan sebagai factorial design ataupun reka bentuk pemfaktoran. It is an experiment which consider more than one factor simultaneously. Jadi apabila kita membuat satu uji kaji yang mempertimbangkan lebih daripada satu faktor dalam uji kaji tersebut secara serentak, maka uji kaji reka bentuk uji kaji tersebut dinamakan sebagai reka bentuk pemfaktoran. Apa beza je dengan reka bentuk yang kita dah pelajari sebelum ini? Okey, dalam reka bentuk blok ataupun kita mula dengan RCBD, dia hanya melibatkan satu faktor, satu blok. Dalam Latin Square kita ada satu faktor, dua blok, dan dalam Greco Latin Square kita ada satu faktor, tiga blok. Jadi semua kita hanya pertimbangkan satu faktor sahaja. Jadi sekiranya ada lebih daripada satu faktor, maka reka bentuk tersebut kita namakan sebagai factorial design. Jadi reka bentuk uji kaji ini digunakan untuk pertama menentukan dalam banyak-banyak faktor yang kita uji itu yang mana yang lebih penting memberi kesan kepada pemboleh ubah bersandar. Dan yang kedua, adakah wujud yang kita nak tentukan sama ada wujud atau tidak interaksi di antara faktor yang kita uji. Jadi sebagai contoh, katalah kalau kita lihat di sini dalam slide ini, more specific example, a scientist want to investigate the effect of temperature and pressure on the chemistry process. Contohnya kita ada satu chemistry process, yang chemistry process ni as our dependent variable. So there are two factors that affect the chemistry process, which are temperature and pressure. Jadi kita nak tengok antara temperature dengan pressure ni, kedua-dua ni adalah faktor yang menentukan ataupun yang mempengaruhi chemistry process ni tadi. Jadi secara serentak kita buat uji kaji menggunakan mempertimbangkan faktor suhu dengan tekanan. Okey. Jadi ada tiga perkara lah yang kita ambil berat dalam reka bentuk pemfaktoran, iaitu yang pertama, apa yang dikatakan sebagai factorial design. So reka bentuk ini, a design in which all experimental units are observed at all factor level. So experimental unit kita observe pada setiap level dalam faktor. Remember that in our analysis ataupun dalam reka bentuk uji kaji, faktor di bawah faktor tu kita ada beberapa peringkat. Jadi experimental unit ataupun unit eksperimen kita akan observe pada setiap peringkat faktor. Okey, terdapat dua kesan yang akan kita perhatikan dalam reka bentuk pemfaktoran. Yang pertama adalah kesan utama, iaitu kita lihat bagaimana setiap faktor itu memberi kesan kepada pemboleh ubah bersandar secara individu. Jika kita ada dua faktor contohnya, maka kita akan lihat faktor pertama dahulu, kesannya secara individu, dan faktor kedua, Dan pada masa yang sama juga kita perhatikan adakah wujud interaction effect, iaitu kesan interaksi antara faktor pertama dan faktor kedua. Okey, di sini kita boleh lihat ada beberapa kebaikan dan keburukan daripada reka bentuk uji kaji pemfaktoran. Jadi saya rasa untuk kebaikan dan keburukan anda boleh baca sendiri di dalam slide, dan jika ada apa yang tidak faham boleh tanya. Seterusnya kita lihat bagaimana coding diberikan kepada kes reka bentuk pemfaktoran. Okey, katakanlah kita mempunyai A level of factor A, B level of factor B, and N replication. So ada dua faktor dalam kes ni sebab kita hanya fokus kepada two factor factorial design.
So level pula, kalau kita perhatikan untuk faktor A, kita ada dua level sahaja, iaitu A1 dan A2. Faktor B pun kita ada dua level sahaja, iaitu B1 dan B2. Dan seterusnya kita akan dapati kombinasi daripada faktor-faktor ini akan menghasilkan 4 rawatan ataupun 4 treatment, iaitu A1B1, A1B2, A2B1, A2B2. Jadi keadaan ini kita boleh tulis dalam bentuk simbol seperti dalam gambar dalam jadual ini, iaitu kita nomborkan, ya. Kita beri nombor 1 untuk keadaan A1B1, kombinasi A1B2, kita bagi B. Macam mana dapat B? Sebab kalau kita perhatikan di sini, A1 ni tadi dia berada di 1, ya, dia tidak ada, kita pertimbangkannya sebagai 1. Jadi yang tinggal hanyalah B. Jadi untuk A1B2 kita akan ada B. Untuk A2B1, B1 ni tadi kita pertimbangkan sebagai 1, maka A2 dengan 1, maka kita akan dapat A. Dan untuk A2 dan B2, maksudnya dua-dua ni tidak ada di dalam 1 ni, maka kita akan pertimbangkan AB. Jadi ini secara simbol yang digunakan, sebab nanti dalam formula kita akan pakai AB macam itulah. Alright, so ini adalah formula yang digunakan untuk mengira main effect ataupun kesan utama dan juga kesan interaksi antara faktor A dan faktor B. Boleh lihat formula ni, dan untuk lebih detail memahaminya, kita akan lihat nanti bagaimana pengiraan secara manual. Jadi sebelum tu saya nak tunjukkan apa yang dikatakan sebagai interaction ataupun kesan interaksi. Jika kita perhatikan di sini, kita ada dua gambar rajah. Yang pertama, kita ada faktor A pada paksi X, dan graf itu merupakan plot graf ini merupakan faktor B. Jadi sekiranya graf ini berada dalam keadaan selari seperti ini, maksudnya tidak dia kedua-dua garis satu selari. Apabila A1 berubah kepada A2, maka kita kata faktor A dan faktor B tidak ada interaksi. Walau bagaimanapun, sekiranya ada berlaku perbezaan pergerakan antara peringkat ataupun level B1 dan B2 pada faktor B, ketika perubahan A1 kepada A2, dia punya pergerakan dia tidak sama ataupun berbeza. Contohnya seperti gambar rajah kedua dan ketiga, maka kedua-duanya ni berlaku interaksi. Cuma interaksi ni kadang-kadang dia berlaku interaksi yang kuat, berlaku interaksi yang ringan. Yang tu kita akan kaji dengan lebih lanjut kemudian. Jadi kita lihat satu contoh. Di sini kita ada seorang petani yang ingin mengkaji kesan dua faktor terhadap tumbesaran anak ayam. Jadi dia dua faktor yang dia ingin kaji adalah, pertama, makanan, iaitu dia lihat makanan ayam ada dua brand, iaitu brand A1 dan A2, dan yang kedua jenis vitamin yang denoted by B1 dan B2. Jadi dia memilih 12 anak ayam secara rawak, dan selepas 2 minggu diberi makanan dengan kombinasi makanan dan juga vitamin, dia memperoleh berat badan anak ayam seperti dalam jadual ini. Jadi berdasarkan jadual ini, maka kita boleh dapatkan perjumlahan untuk setiap kombinasi peringkat bagi kedua-dua faktor. Contohnya untuk faktor A1, untuk peringkat A1 B1, kita dapat perjumlahannya sama dengan 180, yang ini kita beri simbol A1B1. Jadi jumlah dia 180 ni adalah daripada 46 campur 75 campur 59. Begitu juga untuk kesemua sel, maka kita ada 4 kombinasi, seterusnya maka kita akan dapat 4 perjumlahan. Jadi berdasarkan perjumlahan inilah kita gunakan untuk mengira kesan faktor utama dan juga kesan faktor interaksi nanti. Jadi contohnya kita tengok faktor A ataupun faktor A ni merujuk kepada makanan. Kita ambil saja contohnya dia punya formula ni adalah 1/2n. N ni adalah replikasi atau bilangan replikasi. So A2B2, kalau kita balik kepada jadual ini tadi, A2B2 sama dengan 300, maka kita dapat 300 tolak
A1, B2, 336 dan seterusnya. Kita selesaikan persamaan ini, maka kita akan dapat 8. Jadi apa maksudnya kesan faktor utama, kesan faktor makanan sama dengan 8 ya? Maksudnya ialah apabila kita kita buat perubahan dari segi pemakanan daripada A1 kepada A2, apa yang berlaku kepada berat anak ayam, dia akan berubah sebanyak positif 8, iaitu meningkat sebanyak 8. Kalau dalam kes ni unit dia adalah gram, so dia akan meningkat sebanyak 8 gram. Okey. Dan begitu juga jika kita lihat pada vitamin, faktor vitamin, kita perolehi di sini untuk kesan utama adalah positif 32, maka kita boleh kata berlaku peningkatan dari segi berat anak ayam sebanyak 32 gram apabila kita bertukar daripada vitamin B1 kepada vitamin B2. Okey, dan untuk kesan interaksi pula, kita dapati di sini ada berlaku perubahan ataupun kesan interaksi sebanyak negatif 20. Jadi apa yang kita boleh katakan bahawa kesan faktor makanan adalah tidak sama apabila faktor vitamin itu berubah, iaitu sebab dia punya perbezaannya sebanyak negatif 20. Jadi dalam kata lain kita kata adalah wujudnya faktor kesan interaksi dalam uji kaji ini. Jadi selain daripada menggunakan simbol 1 A, B macam yang tadi tu, boleh juga kita buat dalam bentuk plus minus seperti ini. Okey, untuk menggunakan simbol positif negatif, positif negatif, biasanya kita akan lihat kepada level ataupun peringkat yang rendah sebagai negatif dan peringkat yang lebih tinggi sebagai positif. So dalam keadaan ini ataupun dalam contoh ini, untuk faktor makanan, level yang lebih rendah adalah A1, level yang lebih tinggi adalah A2. Sebab itu kita susun macam tu. Dan sebenarnya kalau tu tak ada apa pun ya, tapi kita faham macam tu lah. Jadi untuk vitamin juga sama, kita ada peringkat 1 dan peringkat 2. Maka peringkat 1 ni yang lebih rendah negatif, yang lebih tinggi sebagai positif. Jadi kita mula dengan sel yang pertama, maka kita akan ada negatif pada A1 dan negatif pada B1, sebab itu kita dapat negatif 1, negatif 1. Jadi untuk sel yang kedua, ya, sel 1, 2 macam ni, maka kita akan dapat negatif 1 dan positif 1. Untuk yang sel A2, B1, kita akan dapat positif 1 dan negatif 1, sebab negatif 1 ni B1 pada level yang rendah, tapi food ataupun makanan berada pada level yang tinggi. Dan akhir sekali pada A2, B2 kita ada food ataupun makanan, faktor makanan dengan level yang lebih tinggi dan faktor vitamin juga pada level yang lebih tinggi. Dari segi kesan interaksi, mudah saja kita gunakan petua pendarapan, yang mana apabila kita ada negatif darab negatif, kita akan dapat positif. Negatif darab positif dapat negatif, positif negatif negatif, positif positif dapat positif. Jadi ini adalah data yang kita ambil mengikut bilangan replikasi. Jadi sekiranya kita ada 4 replikasi, maka boleh ulang sampai 4 lah dia punya kolom yang seterusnya. Jadi kalau kita nak menggunakan Excel bagi mengira kesan faktor utama dan juga faktor interaksi, adalah paling mudah menggunakan jadual sebegini. Okey, pada video seterusnya nanti saya akan tunjukkan bagaimana menggunakan Excel bagi mendapatkan ataupun mengira faktor kesan faktor utama dan juga faktor interaksi. Untuk itu, sekian, terima kasih buat masa ini. Okey.